يسير عليك يسير وتم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari kerana sudi bersama-sama dengan kami Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta hadis, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Haji Husniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, pada sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqomahnya duduknya kita dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman dan Allah tingkatkan rasa kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Tak dengar suara. Habis aku pusing. Tak dengar suara Ustaz. Sekejap, saya tengah ni. Ya, Ustaz tengah setting. Tak ada pelanggan. Pelanggan ni. Okey, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Dengar suara? Ada sekejap Ustaz tengah setting. Ya. Dengar suara saya? Tak dengar? Dengar Ustaz. Okey. Okey je. Okey. InsyaAllah. Dengar Ustaz. Betul Okay. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diizinkan oleh Allah bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ni insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. InsyaAllah duduknya kita dalam majlis ilmu ini Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan derajat timbangan kita. Dan seterusnya kita bicara tentang biografi agung Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita layak untuk beroleh syafaatnya yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah amin rabbil alamin. Terima kasih pada moderator kita ataupun pemudah syara kita pada pagi ini, Puan Amirah. Seterusnya yang dimuliakan Puan Ros selaku pengerusi Gemenur Iman serta ahli kuasanya, dan para ibu, perempuan, para ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita hari ini sambung pada surat 106 iaitu Zaid bin Al-Khattab. Okay. Zaid bin Al-Khattab iaitu abang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab. Okay. Kalau kita lihat Zaid, kita tengok dalam kitab, dalam buku sekejap saya sharekan. Okay. Okay. Zaid bin Al-Khattab.
Zaid adalah abang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika seorang lelaki namanya Rajal bin Unfuah yang sebenarnya ini Islam tetapi menjadi murtad dan menyokong Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab siapa? Orang yang mengaku Nabi di zaman Nabi SAW ataupun Nabi palsu. Ya, Nabi palsu. Orang yang mengaku Nabi di zaman Nabi SAW. Okay. Bila turun ayat yang Allahumma salli ayat 3 ayat tu. Inna a'tainakal kautsar kan fasalli rabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu dia tanya Abu Bakar As-Siddiq, dia kata apa yang telah turun kepada nabimu, dia kata telah turun kepadaku daripada nabiku inna a'tainakal kautsar. 3 ayat kan. Lalu dia pun buat ya wabar, ya wabar. Dia buat surah pun 3 ayat juga. Tapi tak apa-apa kan. Wabar tu maksudnya bintang, wahai bintang kan. Jadi itulah Allahumma SWT Nabi palsu pada zaman Nabi SAW. Jadi Zaid bin Al-Khattab ini dia terlibat dalam peperangan dipanggil peperangan Yamamah, iaitu memerangi Musailamatul Kazzab dan pengikut-pengikutnya yang ramai. Okey, dan Musailamah Kazzab dan Rajal bin Unfuah ni dia syahid dia mati di tangan Zaid. Okey. Dan Zaid ketika itu, Zaid bin Al-Khattab, abangnya Sayyidina Umar Al-Khattab pun gugur syahid dalam peperangan tersebut. Tapi sebelum dia gugur syahid tu, dia seru pada semua tentera, dia kata gigitlah geraham kamu semua. Maksudnya ketapkan gigi. Bersemangat dan dia kata saya tidak akan bercakap, aku tidak akan bercakap dengan kamu semua selagi mana aku tidak membunuh Musailamatul Kazzab. Jadi dia terus menerobos ke tengah-tengah tentera Musailamatul Kazzab. Akhirnya dia gugur syahid dalam peperangan Yamamah ni. Okay. Dan ketika itulah Sayyidina Umar Al-Khattab dia sebut, aku cemburu dengan abangku pada 2 perkara. Yang pertama, dia mendahului aku masuk Islam. Yang kedua adalah dia mendahului aku mati syahid. Jadi Sayyidina Umar dia cemburu dengan abang dia pada 2 perkara. Yang pertama, dia mendahului aku masuk Islam, dan yang kedua, dia mendahului aku mati syahid. Itulah kisah. Kalau lihat para sahabat Allah mati syahid ni mati kan. Kita sekarang takut mati kan. Tapi para sahabat dulu memang nak berperang tu kerana nak mati syahid. Kita bincang lepas kisah Sayyidina Khalid bin Walid, sehingga digelarkan sebagai pedang Allah yang terhunus. Kan Allah takdirkan dia ini seorang yang sangat hebat dalam strategi perang kan, sehingga kan tak pernah kalah dalam mana-mana peperangan. Kita masuklah peperangan yang sewaktu dia pimpin tentera musyrikin Quraisy Mekah itu, dalam peperangan Uhud pun dia menang kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, walaupun ketika itu baru pertama kali dia jadi ni kan, dalam peperangan Allahumma salli ala Muhammad, peperangan peperangan Mu'tah yang memerangi Allahumma salli pemerangi Rom kan, membebaskan wilayah Syria ataupun Syam dari cengkaman Rom, peperangan Mu'tah namanya. Okey, bila gugurnya Zaid bin Harithah, diambil jawatan panglima perang itu oleh Ja'far bin Abi Talib. Bila Ja'far bin Abi Talib pun gugur syahid kan, diambil amanah panglima perang itu kepada Abdullah bin Rawaha. Dan bila Nabi kata kalau ketiga-tiga ni syahid, lantiklah lelaki mana-mana di kalangan kamu kan. Lalu mereka semua melantik Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ketika itu itulah peperangan pertama yang bersama Islam. Tapi dengan strategi, dengan kehebatan Khalid, peperangan tu berjaya mengalahkan Rom, berjaya mengusir Rom daripada wilayah Mu'tah ataupun di Jordan sekarang ni. Tapi bila dia setiap kali dia berperang, dia mengimpikan mati syahid dalam peperangan. Sampailah kita bincang yang lepas, Khalid bin Walid dia meninggal kerana sakit tua di atas katil. Lalu dia sedih
kerana dia tak dapat syahid dalam peperangan. Dan tiba-tiba ada seorang sahabat yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah bercita-cita untuk mati syahid ataupun mengimpikan syahid, di mana saja dia mati, Allah akan berikan dia pahala syahid. Barulah dia tersenyum dan gembira untuk berpisah dan menemui Nabi dan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Khalid bin Walid kan. Okey, jom selesai. Kita terus masuk dalam surat 108. Okey. Ini perkuburan Baqi'. Okay. Orang perempuan tak boleh masuk, jadi boleh tengok je lah perkuburan Baqi' daripada luar. Okay. Okay, seterusnya Talha bin Kenapa tak boleh masuk, Ustaz? orang perempuan fatwa Saudi, fatwa negara Saudi. Oh, Masya Allah. Rugilah tak dapat tengok. Iyalah Ya rugi Allah. tengok. Rugi tak dapat tengok. Okay. Allahumma salli sebab fatwa negara Saudi. Sedangkan Nabi SAW dah betulkan dah fatwa tu. Sebelum tu Nabi SAW melarang orang perempuan daripada masuk ke kawasan perkuburan ataupun pergi ke kuburan, sebab masyarakat ketika itu dia meraung-raung, menangis-nangis, memukul-mukul badannya kan. Bila berada di kuburan, betul Nabi haramkan. Tapi bila di akhir sebelum Nabi wafat, Nabi kata ziarahilah ke kubur kerana dia adalah cara yang paling mudah untuk mengingatkan kamu kepada kematian dan hari akhirat. Jadi hadis yang pertama tu memang melarang, tapi hadis yang kedua tu Nabi galakkan supaya pergi. Termasuklah perempuan sebenarnya. Termasuklah perempuan. Tapi lah fatwa negara Saudi dia haramkan perempuan untuk masuk ke kawasan perkuburan. Okey. Masya arwah mak saya pun alhamdulillah meninggal dekat Mekah. Tapi bukan di Baqi', dia di Syara'i, 15 km daripada Masjidil Haram, dekat dengan Mina. Dan tu dah diwartakan perkuburan Ma'la tu untuk VIP Mekah saja, sebab kau tak dapat ke bumi di Ma'la, tapi dapat dikebumikan di perkuburan nama dia Syara'i, 15 km daripada Masjidil Haram. Itulah. Jadi kalau saya bawa isteri saya, bawa adik saya, tak boleh masuk lah, dia kat pagar je. Tunjuklah mana kuburnya. Yang boleh masuk saya je lah dengan anak-anak dengan ni. Orang lelaki je boleh masuk. Ustaz, kubur di situ ada tanda? Tidak Ada macam di tanda Baqi'. batu je. Ada tanda batu je. Oh, kena kita sendiri lah ingat di mana tempatnya. Dia sebenarnya ada masa dikebumikan tu, dia beritahu. Kalau di Baqi' memang tak tahulah. Di Baqi' tak ada. Kalau di Syara'i ke, dia akan beritahu Mantiqah 14 contohnya. Dia punya petak banyak. Ada 20 tu apa. Kubur situ. Jadi kita beritahu kita Mantiqah mak kita ni Mantiqah 14, kubur nombor 222. Jadi dia beritahu lah. Kalau kita tahu nombor tu, nanti masuk pejabat, dia boleh tahu kat mana kedudukan dia. Kalau kita tak tahulah. Tapi sekali pergi je kita dah tanda lah. Sekali pergi kita dah tanda. Oh, number tu tak ada letak di kubur, Ustaz? Tak ada. Oh, tanya dekat tempatnya. Kena tanya kat tempat ni. Okey. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Jom kita terus masuk Talha bin Ubaidillah. Okey, Talha bin Ubaidillah. Saya banyak kali dah cerita pasal Talha bin Ubaidillah ni. Dia bila sebut tentang Allah SWT peperangan Uhud, akan disebut sebagai peperangan Talha. Peperangan Talha. Masuk Islam selepas mendengar kata-kata pendeta Bushra yang mengatakan bahawa seorang Nabi telah lahir di Mekah. Dia asalnya di Madinah lah kan. Bila dia dengar seorang pendeta berkatakan bahawa seorang Nabi lahir di Mekah, dia segera kembali ke Mekah dan menemui Nabi SAW untuk memeluk agama Islam. Okay. Pernah diikat dan diseksa bersama Abu Bakar As-Siddiq sehingga mereka digelarkan sebagai Al-Qarinain. Al-Qarinain ni maksudnya adalah Qarin ni sahabat. Sahabat setia yang terikat. Qarinain ni sahabat setia yang terikat. Okey. Dia diikat oleh singa Quraisy dipanggil. Naufal bin Khuwailid. yang mengikat dia. Okay, menjadi benteng terakhir yang melindungi Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud.
dan Nabi menggelarkannya banyak gelaran, antaranya adalah Talha Al-Jaud. Al-Jaud ni yang pemurah. Okey. Okey, apa the living, macam mana sebut perkataan tu? Okey. Yang kedua digelarkan juga sebagai Al-Khair, yang baik, dan juga digelarkan sebagai Al-Fayyad. Fa ya alif dot Fayyad. Maksudnya yang sangat dermawan. Fayyad ni kalau air, faidun banjir. Kalau fayyad maksudnya melimpah-limpah, dermawan dia. Hartanya melimpah-limpah. Maksudnya dermawan. Okey, itu disebut tentang tu. Kita tahulah dulu kisahnya macam mana Talha yang sehingga dia disebut sebagai apa Talha ni. Okey. Dia tiga kan? Dia digelar tiga kan Ustaz? Syahid yang hidup, Talha yang baik, Talha yang dermawan. InsyaAllah. Dia digelar sebagai Syahidul Hayy. Syahidul Hayy. Maksudnya orang yang mati syahid yang masih hidup. Orang mati syahid masih hidup. Dalam peperangan Uhud tu memang sangat dahsyat. Sehingga sahabat tentu Abdul Rahman bin Auf yang mengambil jenazahnya. Rasulullah kata pergi uruskan jenazah Talha tu yang terlungkup kan. Ketika tu bila dibalikkan, rupanya hidup lagi kan. Dan ketika tu Abdul Rahman bin Auf memeriksa tubuh badan Talha ni dan didapati ada 79 tusukan mata pedang kan. Maksudnya 79 tikaman. Dia dah tak bermaya dah, jadi dia tu terlungkup, tak boleh nak bangun dah. Tiba-tiba dibalikkan, dia hidup. Itu yang Nabi gelarkan dia Asyahidul Hayy, orang yang mati syahid yang masih hidup. Itu Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Yang bila dia lihat satu anak panah, yang nak mengenai kepala Nabi SAW, dan dia terus datang, Allah SWT terus datang halang anak panah tu daripada kena Nabi, dan terkena biji mata dia kan. Terkena biji mata. Kemudian dia cabut anak panah tu, terikut biji mata dia keluar. Dan dia bawa anak panah tu, dia berlari jumpa Nabi, dia terus jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, mata aku kena panah. Lepas dia ambil anak panah tu, dia ambil mata, Nabi ambil mata tu, dan Nabi letak balik ke tempatnya dan Nabi doakan kesembuhan. Lalu kata Talha, ya Rasulullah, mata yang kena panah ni lebih terang daripada mata yang tak kena panah. Itulah karamah Nabi SAW. Itu Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, Masya Allah. Sangat hebat Talha bin Ubaidillah. Dan dalam satu hadis Nabi SAW juga yang tentang kisah Aujabat Talha tu. Aujabat Talha. Sewaktu Nabi SAW dalam peperangan Uhud, Nabi asalnya pakai baju besi satu lapis je. Satu baju besi satu lapis je. Kemudian bila di sempadan sebelum berperang tu, Nabi dapat isyarat. Nabi macam dapat ni isyarat bahawa peperangan kali ni sangat dahsyat. Jadi Nabi pakai baju besi selapis lagi. Sinilah dalil hukumnya haram belajar ilmu kebal. Kalau dah dibolehkan belajar ilmu kebal, Nabi lah orang pertama belajar amal ilmu kebal supaya pergi perang kan menang je kan. Tapi Nabi pakai baju besi dua lapis. Maksudnya Nabi, walaupun kita rujuk pada ayat sebelum ni kan, yang Nabi kata Nabi ni Allah SWT, Nabi ni tak perlu kepada bodyguard ataupun ni, Allahu ya'simuka, Allah yang menjaga kamu wahai Muhammad. Nabi SAW dia tak ada ni lah, tak ada bodyguard, tak ada bodyguard. Tapi tetap ada bodyguard juga, sebab bodyguard tu yang Allah SWT suka rela nak jaga Nabi SAW dalam peperangan. Walaupun Nabi kata tak apa, tidurlah, tak payah jaga aku. Tak payah jaga aku, kata Nabi SAW. Sebab yang menjaga aku adalah Allah. Yang menjaga aku adalah Allah. Tapi para sahabat ni tetap juga nak jaga Nabi SAW. Tetap juga nak jaga Nabi SAW. Dalam surat 161 nanti kita akan bincang. Ayat surah Al-Ma'idah yang 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Wa in lam taf'al, dan jika kamu tidak melaksanakannya, fama ballaghta risalah, tidak akan sampailah risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan pelihara kamu daripada semua manusia. Innallaha la yahdi qauman kafirin. Sebenarnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum kafir. Okey. Jadi wallahu
simuka. Allah pelihara kamu daripada. Jadi sejak ni memang Nabi terpelihara daripada segala cubaan bunuh lah. Hatta dalam satu peperangan pun, nanti kita bincang peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW. Ada seorang panglima Rom lah, namanya Du'thur, yang akhirnya masuk Islam kan, Du'thur ni. Du'thur ni dia ambil kesempatan bila malam tu hujan. Saya lupa peperangan tu, nanti kita kaji. Peperangan tu hujan, jadi Nabi SAW menanggalkan semua pedang-pedangnya. Kalau dalam peperangan ni, pedang memang kena sentiasa dekat pinggang ni. Baju besinya pun Nabi tanggalkan, Nabi sidai di atas tali kemah, dan Nabi bersandar di bawah satu pokok, dan tidak ada siapa pun yang menjaga Nabi SAW ketika itu. Datang Du'thur hunus pedang di leher Nabi SAW kan. Tu dia, lepas tu dia tanya, siapa yang nak selamatkan kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sekarang ni siapa nak selamatkan kamu? Dia bila sebut perkataan Allah, menggeletar tangan Du'thur dan jatuh pedang ni. Dan dia ambil pedang tu dan letakkan di lehernya kan. Siapa nak selamatkan kamu? Siapa nak selamatkan kamu sekarang wahai Du'thur? Dia kata tak ada kecuali engkau, dia kata. Tak. Dia kata yang selamatkan kamu adalah Allah. Jadi dia bagi balik pedang tu dan dia balik, dan peperangan tu tak jadi pun. Peperangan tu tak jadi. Okey. Allahumma salli alaihi. Jadi itulah Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam peperangan tu lah dia sebut Aujabat Talha tu, maksudnya bila Nabi SAW pakai baju besi 2 lapis. Jadi riwayat kata berat badan Nabi SAW ketika itu adalah 150 kg. Dengan 2 baju besi, dengan pedang, dengan perisai, dengan topi besi tu. Berat badan Nabi SAW ketika itu adalah 150 gram. 150 gram berat. Kan? Jadi dia nak naik, jadi Nabi SAW nak naik pada satu batu yang besar, sebab orang-orang kafir Quraisy ketika itu dia buat provokasi lah. Dia kata Muhammad dah mati dah, Muhammad dah terbunuh dah, kita dah berjaya bunuh Muhammad. Jadi orang-orang kafir yang mula-mula mungkin dah lemah, tak semangat, bila dengar Muhammad dah mati, mereka terus naik semangat dan terus lagi bersemangat untuk berperang. Sahabat-sahabat yang asalnya bersemangat bila dengar Nabi dah meninggal, Nabi dah wafat, jadi mereka terus lemah. Dia kata apa guna menang kali ni kalau Rasulullah pun dah tak ada bersama kami kan. Jadi ketika tu tentera musyrikin Quraisy makin kuat, dan ketika itulah Nabi SAW cuba naik dalam atas satu batu yang besar. Tapi Nabi SAW tak berjaya sebab beratnya baju besinya, pedangnya, apa semua beratnya. Dan datanglah Talha bin Ubaidillah yang membongkokkan badannya kan, lalu dipijak oleh Nabi SAW yang membolehkan Nabi naik di atas batu yang besar tu. Waktu Nabi naik, Nabi toleh ke arah Talha, Nabi kata aujabat Talha, wajib atas Talha syurga. Ini wajib atas Talha syurga. Maksudnya bukanlah jaminan daripada Nabi SAW untuk Talha ni masuk syurga, tapi ini adalah doa dengan sebab perbuatan Talha yang nampak kecil je, iaitu dia membongkokkan badannya untuk Nabi naik atas bukit, atas batu yang besar tu, rupanya memberi impak yang besar pada Islam. Apa dia? Bila sahabat yang lihat Nabi yang hidup lagi, sahabat terus kembali bersemangat. Tentera musyrikin Quraisy tadi yang semangat tahu Nabi dah meninggal, Nabi dah terbunuh, terus hilang semangat. Jadi akhirnya berjaya menghalau tentera musyrikin Quraisy ni daripada medan Uhud itu sejauh sehingga keluar daripada kota Madinah. Sehingga keluar daripada kota Madinah. Itulah disebut tentang tu jasa Talha. Jasa Talha. Okey. Nama Talha sedap kan, nama cucu ke Talha, nama anak ke Talha. Talha bin Ubaidillah ni dia bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Lu'ay Ustaz. Oh ya, saya pun tak maknanya ada salah sila dengan Rasulullah lah kan? Ya, betul. Masya-Allah. Ada. Okey, ada salah silah dengan Nabi SAW. Nanti kita akan bincang. Banyak sebenarnya kalau kita kaji, ada sahabat Nabi SAW dia sampai ada, dia sambung dengan, dia semua sama ada dekat Qusay bin Kilab ke, dia ada. Macam tu insyaAllah. Contohnya Zubair bin Awam lah. Zubair bin Awam ni dia ada sampai kepada keturunan Nabi SAW, iaitu Qusay bin Kilab. Jadi dia bukan orang lain sebenarnya. Okey. Okay, jom selesai. Talha bin Ubaidillah. Nama cucu bonda, Talha bin Ubaidillah. Talha? Tadi? Talha? Bin Ubaidillah. Nama bapak dia Ubaidillah lah secara tak langsung.
Okey. InsyaAllah, Masya Allah. Talha. Okey. Ceritakan dengan dia benda. Benda kena cerita dengan cucu ni. Kena apa istimewa nama Talha ni. Asyahidul Hayy. Orang yang mati syahid yang masih hidup. Ceritakan dia. Mesti seronok nama dia Talha kan. Sebab tu kita seronok kalau nama Allahumma salli alaihi nama kita ni ada sejarah di sebaliknya. Contohnya dalam tak nama Muhammad Al-Fatih. Nanti dia dah besar sikit, kita terangkan kenapa nama dia Muhammad Al-Fatih. Kenapa nama dia Muhammad Al-Fatih. Macam nama saya Rushdie. Kenapa ayah saya letak nama saya Rushdie? Sebab ayah saya ketika tu tengok cerita P. Ramlee, Dr. Rushdie kan. Jadi ayah kata ayah nak lah anak ayah jadi doktor. Kan. Jadi itu yang dapat nama Rushdie tu. Dr. Rushdie kan. Tapi tak jadi doktor pun. Kan. Itulah. Tak tercapai cita-cita ayah saya nak jadi doktor. Kan. Itulah. Sebab ada nama-nama yang unik. Okay. Okey, selesai insyaAllah. Jom. Zubair bin Awam. Nasab Zubair bertemu dengan Rasulullah SAW melalui Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Kilab ni, perasan tak? Kilab ni kan plural kepada kalbun kan. Kalbun kan anjing kan. Kilab ni adalah anjing-anjing kan. Adakah keturunan Nabi SAW nama dia anjing? Keturunan Nabi SAW nama dia tak silap saya Urwah. Sekejap Kalau sekejap. Saya ada buat satu buku namanya Syair Sirah Buatmu Ya Rasulullah. Tapi tak terbit lagi lah. Okey. Syair Sirah. Okey. Saya dah sebut ada rawi yang kedua tu tentang Allah SWT, nama keturunan Nabi SAW. Okey. Qusay nama sebenar dia adalah Munjami'. Sekejap saya stopkan yang ni dulu. Saya sharekan sikit yang tu. Stopkan. Okey, saya sharekan sikit ya, sekejap. Okey. Ni tajuk yang saya nak buat ni. Nama dia apa nama? Syair Sirah. Saya tukar kitab Berzanji tu, saya terjemah semuanya. Kemudian apa nama? Allahumma salli saya jadikan dia buku sirah. Buku sirah. Kalau Nabi kedua kan wa ba'du fa aquluhu wa sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi kan. Dia Muhammad apa maksud dia, Abdullah apa maksud dia. Kemudian Abdul Muttalib, nanti ada nota kaki dia nanti ni. Nota kaki kat sebelah ni lah. Nampak yang jelas nota kaki tu. Nota kakinya nampak dinamakan Syaibah yang bermaksud uban, ada 3 pendapat. Terdapat setumpuk uban di kepalanya ketika lahir, Abdul Muttalib. Yang kedua, sebagai doa supaya dia menjadi orang yang dihormati dengan panggilan itu hanya untuk orang tua. Okey, Syaibah ni. Dan yang ketiga adalah kemuliaan kepadanya kerana kematangannya. Okey, lepas tu bin Hashim. Bin Hashim, ada nota kakinya. Hashim bermaksud yang menghancurkan. Dia digelar Hashim kerana memberi makan kepada jemaah haji dengan memecah-mecahkan kepingan roti untuk dibuat bubur. Kemudian Abdul Manaf. Okey, nama dia Munjami', Qusay nama Munjami'. Qusay ni maksudnya orang yang berjalan jauh. Pergi sampai ke negeri Quda'ah. Quda'ah ni atas Madinah lagi lah. Dekat dengan Syria dah. Jadi masa zaman dia tak ada orang yang pernah sampai ke Quda'ah jauh. Jadi dia ni digelarkan sebagai Qusay sebab dia adalah orang yang berjalan jauh. Okey. Nama betul dia Munjami', orang yang menghimpunkan. Kilab nama betul dia Hakim. Ada riwayat kata namanya Urwah. Dinamakan dia Kilab kerana dia gemar berburu. Dan oleh kerana kehebatan dia, ketangkasan dalam berburu, dia dinisbahkan dengan Kilab, iaitu dengan anjing-anjing buruan yang setia dan hebat berburu. Nama betul dia Urwah ataupun riwayat kata Hakim. Jadi dinamakan dia Kilab, kan? Nama dia Kilab sebab dia disebabkan dengan anjing-anjing yang hebat berburu. Kalau adalah macam ni kan. Murrah tak ada. Murrah nama sebenar dia adalah Khanzalah, juga disebut sebagai Al-Qamah. Okey. Ka'ab tak ada. Lu'ay bermaksud lembu jantan yang muda.
yang membawa maksud ketenangan yang penuh dengan kelembutan, lu'ai. Ghalib tak ada Fikhir. Fikhir ni adalah nama sebenarnya adalah Quraisy. Dan disebabkan suku Quraisy dengan Fikhir. Quraisy ni maksudnya ikan hiu, ikan jerung. Kerana dia telah menyelamatkan kaum dia daripada ikan hiu. Okay. Dan juga dia pendapat bahawa kaum Quraisy tu dinamakan Quraisy sebab dia macam ikan jerung lah, menguasai semua ekonomi Syam dan Yaman. Okay. Sampailah sahabat Nabi SAW. Tu, InsyaAllah nanti kalau terbit buku ni nanti kita boleh share nanti Sebenarnya rawi yang kita baca tu rawi 1, rawi 2, rawi 3, rawi 4 tu sebenarnya dia adalah okay, ni rawi 1, ni rawi 2. Ba'du fa'akulu, apa tu saya pecahkan dia punya sejarah dia. Okey. Kemudian rawi ketiga apa? Rawi ketiga kelahiran Nabi SAW. Dalam kandungan berpindah syahid tu daripada bapanya ke rahim ibunya Aminah. Kemudian semua makhluk sibuk membicarakan tentangnya. Saya pecahkan jadi tajuk-tajuk lah. Beri namanya Muhammad. Ini semua disebut dalam berzanji lah. Rawi keempat, kewafatan ayahnya dan kelahiran. InsyaAllah nanti kita akan okay, Alhamdulillah. Okay. Urwah anak kepada Zubair bin Asma bin Abu Bakar. Betul? Jadi Allahumma SWT. Ada satu lagi Abdullah bin Zubair juga. Anak kepada Asma binti Abu Bakar. Okay. Sekejap saya sharekan balik semula yang tadi tu. Okay. Okey, alhamdulillah. Jom kita masuk Zubair bin Awam. Nasab Zubair bertemu dengan Rasulullah SAW melalui Qusay bin Kilab. Dan salah seorang yang diberi berita gembira untuk memasuki syurga Allah SWT. Sebab itu orang yang diberi berita gembira ni dipanggil Al-Mubashiruna ataupun Al-Mubashirina bil Jannah. Orang yang diberi berita gembira dengan masuk syurga. Nabi tak ada jaminan untuk masukkan seorang tu dalam syurga, tak ada. Semua itu adalah hak Allah SWT. Siapa yang akan dimasukkan dalam syurga, siapa yang tidak dimasukkan dalam syurga, itu hak Allah. Jadi Nabi SAW ni, hatta aujabat Talha itu pun, Nabi SAW bukanlah jamin Talha masuk syurga. Kan? Tapi Nabi kata dengan perbuatan Talha itu, wajib atasnya syurga. Jadi doa Nabi SAW kepada Talha. Jadi 10 orang yang diberi berita gembira dengan syurga, kadang-kadang itu salah terjemah. Kita kata Al-Mubashirun bil Jannah adalah 10 orang yang dijamin syurga. Tak, bukan dijamin. Maksudnya diberi berita gembira dengan syurga. Okey. Mengikuti rombongan hijrah ke Habsyah, kita bincang tentang Habsyah, okay, dan diutus oleh Nabi SAW sama Abu Bakar mengejar tentera Quraisy lepas perang Uhud untuk menunjukkan bahawa tentera Islam masih memiliki kekuatan lain. Okay. Ini yang berjaya menghalau tentera musyrikin Quraisy sampai keluar kota Mekah ni. Okay. Keluar kota Madinah. Okay. Kemudian banyak terlibat dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Pernah diangkat menjadi memimpin angkatan tentera Islam. Nabi pernah bersabda, setiap Nabi ni ada mempunyai pembela. Dan pembelaku adalah Zubair bin Awam. Sebab itu dipanggil sebagai Hawari Rasulullah SAW. Hawari ni maksudnya adalah pembela. Jadi dia digelarkan sebagai Hawari Rasulullah SAW. Okay. Selesai, ada sikit tambahan info yang saya dapat cari. Dia adalah biras Rasulullah SAW sebab dia berkahwin dengan akak Aisyah radhiyallahu anha. Okay, akak Aisyah. Ya, Hawariyun, betul. Hawariyun tu adalah pembela Nabi Isa AS. Nabi Isa AS. Okay. Jadi kalau ramai Hawariyun. Okay. Kalau seorang Hawari. Ini Hawari. Okay. Allahumma salli alaihi biras Rasulullah SAW sebab dia berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar dan adiknya Aisyah kahwin dengan Nabi SAW. Jadi dia dipanggil biras Rasulullah SAW. Okay. Kemudian kalau lihat tentang kisah keislaman Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Hayatus Sahabah, dia Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq tapi syahadah dengan Nabi SAW. Dia 7 orang yang pertama masuk Islam. Tiba hari pertama Abu Bakar masuk Islam, dia on the way balik rumah tu, kan campur total semua 17 orang. Okay. Tapi
Zubair ni orang yang ketujuh masuk Islam. Orang ketujuh. Dan ketika itu usianya 15 tahun. Ada riwayat kata 12 tahun. Jadi muda lagi. Zubair bin Awam ni. Zubair. Okay. Dan dia ni businessman. Macam bapak mertua dia lah. Abu Bakar As-Siddiq ataupun sahabatnya businessman. Okay. Kalau kita kata Khalid bin Walid ni adalah pedang Allah yang terhunus, orang yang pertama menghunuskan pedang dalam Islam adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Dulu masa dia mula-mula masuk Islam, kan, dia pernah diseksa oleh pakciknya. Pakciknya dengan cara macam mana? Dibaringkan, lepas tu dia longgok jerami gandum. Lepas tu jerami tu dibakar sehingga badannya melecur-lecur dan dia hampir mati. Dia hampir mati sebab asap jerami tu sampai dia sesak nafas. Tapi dia langsung macam tu lah yang kita bincang sebelum ni kan. Walaupun dia merasakan kesakitan tapi dia tak menunjukkan pun yang dia sakit sebab dia tak nak pakciknya puas hati dengan dia. Dan pakciknya pernah offer dengan dia yang pakcik yang dera dia pernah offer dengan dia. Okey. Maksudnya nak, tapi dia tetap dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Okey. Bagaimana kehebatan Zubair bin Awam, bagaimana penderitaan sebelum ni. Okey, insya-Allah. Kemudian selesai. Ada ni. Kita bincang pula sahabat Nabi namanya Khubayb bin Adi Al-Ansari. Khubayb, okey, Allahumma salli ala sayyidina. Seorang pahlawan. Kalau Khubayb ni di kalangan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, dia adalah orang yang paling terkenal. Khubayb bin Adi ni adalah orang yang paling terkenal di kalangan kaum dia. Seorang pahlawan yang berani mati, terlibat dalam peperangan Badar sehingga berjaya membunuh seorang pemimpin Quraisy iaitu Al-Haris bin Amir bin Naufal. Akhirnya Khubayb ditawan dan telah syahid kerana disula. Dia ni disalib dulu, diikat, disalib, kemudian disula. Sula ni maksudnya masukkan tombak daripada duburnya sampai ke ubun-ubun. Dia ni gugur syahid lah kerana disula dan masih ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Okey. Dan pernah ni yang diberi tawaran ni secara perlahan-lahan, serta pernah diberi tawaran dengan katanya, maukah tempat kamu ini digantikan oleh Muhammad? Okay. Betul, Amirah betul, yang Zubair bin Awam mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW. Okay, yang ni Khubayb bin Adi pernah ditawarkan dengan tawaran, maukah tempat kamu ini digantikan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khubayb berkata, demi Allah, aku tidak mahu bersenang-senang bersama isteri dan anak-anakku sedangkan Rasulullah dalam keadaan sengsara walaupun baginda tertusuk duri sekalipun. Dia takkan boleh hidup senang-senang, dia tak nak hidup senang-senang, dia tak nak hidup ni kalau Nabi SAW dalam keadaan sengsara walaupun tertusuk duri. Walaupun tertusuk duri. Sampai tahap tu InsyaAllah kehebatan para sahabat ni menjaga Nabi, melindungi Nabi dan beriman kepada Nabi SAW. Sangat hebat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk yang seterusnya adalah Umair bin Sa'ad. Mungkin kita jarang dengar siapa Umair bin Sa'ad. Okey. Sehingga kan disebut bahawa dia adalah tokoh yang tidak ada duanya. Tokoh yang tidak ada duanya, Umair bin Sa'ad ni. Dia seorang ahli ibadah, sangat kuat beribadah. Sehingga dia tidak pernah berpisah dengan mihrab. Kalau nak cari, dia cari kat mihrab je lah. Dia sentiasa ada kat situ. Umair bin Sa'ad. Sebab itu tidak ada keduanya. Tidak ada yang seumpama dengan dia. Seorang yang sangat kuat beribadah. Orang yang terlalu mencintai Rasulullah SAW sehingga tidak dapat menerima apabila baginda SAW dipersendakan oleh sahabat baiknya. Okay. Sayyidina Umar ingin melantik sebagai gubernur di Homs. Homs ni di Syria. Okay. Tetapi dia menolak jawatan tersebut, namun terus dipaksa oleh Sayyidina Umar
Bila dia menerima jawatan tu, dia memimpin dengan sangat baik sehingga dia menjadi kurus kering dan kusut masai kerana memimpin. Itu kita ni sebenarnya jangan meminta jawatan. Kita jangan meminta jawatan. Tapi andai kata dipilih, kita buat yang terbaik lah. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang tidak meminta jawatan dan diberikan jawatan, Allah akan bantu dia dalam urusan memimpin. Tetapi orang yang meminta jawatan, Allah akan berlepas tangan daripada membantunya dalam memimpin. Jadi kalau kita tak minta jawatan, tapi diberi jawatan, jadi kita laksanakan dengan sungguh-sungguh lah. Sebenarnya Allah nak bagi pahala yang besar, yang bukan Allah SWT tak bagi pada orang lain. Contohnya kita lantik sebagai apa? Sebagai pengurusi MPIBG ke yang dia ketua MPIBG kan. Memang kita sibuk, kita ambillah jawatan tu. Itulah mungkin insya-Allah kalau kita ikhlas, itulah yang menggantikan solat tahajud kita yang kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Itulah menggantikan solat duha kita yang kadang-kadang kita tinggal. Itulah menggantikan mudah-mudahan Allahumma salli pahala sedekah kita. Sebab kita tak mampu sedekah, tapi kita sedekah tenaga, kemudian sedekah idea, kita sedekah masa datang mesyuarat dan seumpamanya. Itu kena ikhlas. Bila diberikan jawatan, kena buat sungguh-sungguh. Okey. Itu al-imamatu disebut al-imamatu laisa tashrifan. Kepimpinan itu bukanlah suatu kemuliaan. Sepatutnya yang berhormat kita panggil yang berkhidmat kan. Yang berkhidmat. YB tu yang berhormat kan. Tapi tukarlah kepada yang berkhidmat. Sebab kata Nabi SAW, Sayyidul Qaum khadimuhum. Ketua bagi satu kaum itu adalah khadam kepada kaum tersebut. Maksudnya khadam kan khidmah kan. Asal kalimahnya khidmah. Jadi ketua kaum itu adalah orang yang berkhidmat kepada kaum tersebut. Kaum tersebut. Masih bersama saya lagi ke? Saya takut saya punya ni. Masa tak, sebab semua senyap je, risau saya. Saya takut cakap seorang. Takut cakap seorang. Tawaduk. Takut saya cakap seorang-seorang. Sebab tadi saya tadarus macam ada lag sikit. Cakap besar ni. Kan? Yang saya takut juga ni hang ke apa kan. Okey, tak apa. Takut mengganggu Ustaz. Tak. Sebab tak ada like pun tak ada kan. Lepas tu ni bawa like banyak, betul bertimpa like dapat. Okey, terima kasih insya-Allah. Okey. Al-imamatu laisa tashrifan. Kepimpinan itu bukan suatu kemuliaan, tashrif. Walakin taklifan. Akan tetapi dia adalah taklif. Taklif ni adalah bebanan sebenarnya, tanggungjawab. Itu Nabi SAW kata Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah khadam kepada kaum tersebut. Ialah apa maksud dia? Pemimpin satu kaum itu adalah orang yang berkhidmat pada kaum tersebut. Jangan panggil pula khadam, sini khadam, jumpa YB kan panggil. Sini khadam. Nanti pula dia tu yang berkhidmat, yang berhormat. Janganlah panggil khadam pula Hadis Nabi kata khadam, memanglah khadam, tapi khadam tu bukanlah khadam macam khadam tua nak mampus macam kita Tiga Abdul. Tiga Abdul. Kan? Dia bukan cerita tu. Dia khadam ni maksudnya orang yang berkhidmat. Jadi khadam Nabi SAW, Anas bin Malik. Siapa yang khadam bawa selipar Nabi? Ingat lagi tak? Khadam yang bawa selipar Nabi. Rasa siapa? Cuba tolong ni respon sikit siapa? Lupa dah. Anas bin Malik Ustaz. Anas bin Malik tu khadam Nabi SAW untuk tugas harian Nabi SAW yang bawa selipar, yang bawa capal. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, betul, ataupun gelarannya Ibnu Abbas. Seminggukan dia sebagai khadimun na'al kan. Khadam yang bawa capal Nabi SAW. Okey. Jadi bukanlah khadam maksudnya orang gaji, tak. Khadam ni adalah Allahumma salli orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Okey, itu disebut tentang tu. Okey. Selesai. Okey. Sanggup berjalan kaki, nampak. Dia punya amanah kepimpinan tu, ya Allah. Sanggup berjalan kaki daripada wilayah Homs, daripada Syria
ke Madinah bila diarak oleh Sayyidina Umar untuk menyampaikan laporan pemerintahannya. Dahsyat sanggup daripada jalan kaki semata-mata nak sampaikan laporan pemerintahannya kepada Sayyidina Umar Khattab bila Sayyidina Umar panggil dia datang ke Madinah. Kan? InsyaAllah bukan sehari dua hari jalan kaki, berminggu-minggu jalan kaki. Ya, silakan Kak Farida, ada soalan ke? Kat tangan. Oh, tak ada Ustaz. Maaf. Okay, terpicit. Okay. Salah pencet. Indonesia cakap salah pencet. Okey, insya-Allah. Dan dia syahid dalam peperangan Al-Qadisiyah. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, ada satu peperangan memerangi Parsi. Memerangi Parsi. Okay. Dan dalam peperangan tu Islam berjaya menghancurkan kerajaan Parsi, kan? Dan Umair bin Sa'ad ini syahid dalam peperangan Al-Qadisiyah. Panggil Al-Qadisiyah. Okey. Alhamdulillah, selesai. Satu lagi Yud. Satu lagi, okey. Last Kemudian kita bincang pula tentang nama sahabat namanya Zaid bin Thabit. Pernah dengar kan Zaid bin Thabit? Dia adalah penulis wahyu Nabi SAW. Nabi ni penulis wahyu ni ramai Okey. Sebab itu nanti kalau bincang habis semua sahabat-sahabat di sekeliling Nabi SAW, kita akan masuk tajuk yang seterusnya adalah sahabiat-sahabiat pula, sahabat-sahabat Nabi SAW di kalangan wanita. Okey. Dah habis tu nanti kalau pergi surat 132 tak start 132 saya start. Saya terus pecahkan. Buat ringkasan lah. Pembantu Nabi SAW siapa? Pertama Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Mas'ud, pembawa selipar Nabi SAW. Okay. Uqbah bin Amir Al-Jahni, pemandu baral Nabi SAW. Aslak bin Syariq, pembantu atau teman Rasulullah SAW dalam perjalanan. Bilal bin Rabah adalah muazzin Rasulullah SAW. Sa'ad adalah hamba Abu Bakar, itu adalah pembantu Nabi SAW. Abu Zar Al-Ghifari, Aiman bin Abid dan Ummu Aiman, iaitu hamba yang telah ditinggalkan oleh bapa Nabi SAW ataupun hamba yang diwarisi daripada bapa Nabi SAW. Yang akhirnya dimerdekakan, Allahumma salli alaihi wasallam. Saya tak tukar slide ni. Maaf. Alah, Ayan. Saya baca buku tak baca slide. minta maaf. Okey. Okey. Pengawal Rasulullah SAW ni ada 4. Ni sebenarnya bukan Rasulullah minta dijaga pun, tapi sahabat ni yang sukarela untuk jaga Nabi SAW. Okay. Nampak penulis-penulis Nabi SAW. Banyak. Seramai. Abu Bakar As-Siddiq juga sebagai penulis, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Amir bin Fakhira, Amru al-As, Subay bin Ka'ab, Abdullah bin Ar-Rakam, Thabit bin Qais, Hanzala, Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Rawaha, Khalid bin Walid, Khalid bin Sa'id bin Al-As. Jadi orang yang terawal menulis untuk Nabi SAW siapa dia? Adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang terawal menulis untuk Nabi SAW. Okey. Itu disebut tentang tu insya-Allah. Nanti akan diperincikan siapa muazzinnya, siapa gubernur-gubernurnya. Kemudian siapa hakim-hakimnya, siapa pegawai-pegawai Rasulullah SAW, penyimpan rahsia, pengurus wang ini bendahari dan pembawa panji-panji Rasulullah SAW. Daripada surat 132 sampailah 143. 10 muka surat. Ringkasan kepada yang kita bincang ni. Umair bin Sa'ad, Zaid bin Thabit. Okey. Beliau juga adalah penulis bahasa Ibrani. Okey. Baginda SAW. Apabila baginda ingin menghantar surat kepada bangsa Yahudi, kan? Jadi baginda ketika itu takut surat Nabi ni diubah suai, kan? Ataupun ditukar tambah. Jadi Nabi nak utus surat kepada pemimpin yang membangsa Bani Israel ni. Nabi perintahkan ataupun Nabi minta kepada Zaid bin Thabit ni untuk mendalami, untuk mempelajari ataupun untuk menguasai bahasa Ibrani. Nanti dia minta Zaid bin Thabit tulislah surat tu dalam bahasa Ibrani. Supaya nanti tak adalah surat tu diubah suai sebab orang tak boleh tulis dalam bahasa Ibrani, kan.
Tahu tak berapa lama dia belajar sehingga dia mahir boleh tulis surat? 15 hari. 15 hari je belajar bahasa Ibrani, dah boleh tulis surat dalam bahasa Ibrani. Kita Masya Allah, belajar bahasa Arab setahun pun tak boleh cakap Arab lagi. Tak boleh nak tulis Arab lagi pun. Kan, setahun belajar pun tak boleh nak tulis Arab kan. Itu malang tapi itulah. Dia bukan saja bahasa Ibrani, ada satu dia panggil baca bahasa Suryani. Suryani bahasa di belah-belah Syam tu kan. Walaupun dia bahasa Arab tetapi dia ada bahasa macam bahasa kata bahasa kaum lah, bahasa kaum okay. Bahasa Suryani pun Nabi SAW kan. Macam dialek lah. Macam tak, dia macam kita Melayu, Arab, tapi ada bahasa kabilahnya, bahasa kabilah itulah. Bahasa Bugis, bahasa Jawa tu kan. Bangsa Melayu tapi banyak dia punya kabilah dan ada bahasa sendiri. Bahasa Suryani dipanggil. Okey. Nabi SAW pun nak utus surat kepada kita, hanya selama ni mungkin kita tahu dan tak banyak pun ustaz ataupun saya sendiri pun tak terangkan pun tentang surat-surat Nabi kepada siapa. Kepada Raja Najran di Yaman, ada kepada raja ni yang kita tahu, pada Rom, Parsi, Raja Najasyi, sebenarnya Raja Muqawqis, Raja Mesir, dan banyak lagi sebenarnya Nabi utus surat bukan kepada raja tu je kan, ada banyak lagi. Pada perseorangan pun ada juga, pada individu juga, dia ketua kabilah kaum. Okey, jadi Allahumma salli. Okey. Dari bahasa Suryani dia ambil masa 17 hari. Dalam masa yang sama dia belajar bahasa Ibrani, dalam masa yang sama yang dia belajar bahasa Suryani. Bahasa Suryani 17 hari, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi adalah 15 hari sahaja. Itu kehebatan dia. Maksudnya orang yang apa nama kita panggil? Cerdas lah otaknya. Cerdik. Cepat pick up. Kita dah belajar sebut banyak kali pun kadang-kadang tak boleh ingat kan. Tapi dia pick up. Cakap sekali je dia terus dapat tangkap dah. Okey. Semasa kecil, ketika Rasulullah SAW dan orang Islam siap untuk ke medan Badar, Zaid yang baru berusia 13 tahun ketika itu mengheret pedangnya yang lebih panjang daripada badannya dan menyatakan ingin berperang bersama baginda SAW. InsyaAllah. Kan, umur 13 tahun, pedang lagi panjang daripada badan dia. Kan, dia heret pedang tu, diikat kat pinggang, dia jalan, ujung pedang tu terheret kat tanah kan. Lepas tu dia datang jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku nak ikut perang. Namun ditolak oleh Nabi SAW kerana usianya terlalu muda sangat. Akhirnya dia duduk mendalami ilmu bersama Nabi SAW dan sebagai penulis wahyu baginda SAW. Kan? 13 tahun dah heret pedang. InsyaAllah. Daripada itu, kalau riwayat daripada Zaid bin Thabit ada 92 hadis. 92 hadis. Allahumma salli Allah SWT yang diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit. Okey. Dia di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan zaman Sayyidina Umar, dia ni jawatan ataupun tugas dia adalah sebagai setiausaha. Setiausaha kepada Abu Bakar dan setiausaha kepada Umar. Okay, urusan surat menyurat ke, urusan jadual ke, nak susun jadual kan. Allahumma salli ni. Dia SU saya Abu Bakar dan SU Sayyidina Umar. Okey, dan pernah memangku jawatan khalifah sekejap ketika Sayyidina Umar menunaikan ibadah haji. Jadi dia pernah dilantik sebagai memangku jawatan khalifah pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi dia adalah sahabat yang sangat hebat insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Kita dah bincang hari banyak ramai pada kalangan sahabat Pertamanya Zaid bin Al-Khattab, abangnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian kita bincang tentang Talha bin Ubaidillah, Asyhadul Hayy, orang mati syahid dan masih hidup. Kemudian Zubair bin Awam, biras Rasulullah SAW ataupun digelar sebagai Hawari, pembela Nabi SAW. Kemudian kita bincang tentang Khubayb bin Adi yang disiksa kan. Kemudian bila ditawarkan tempat yang diganti oleh Nabi SAW, dia kata, demi Allah aku tidak mahu bersenang-senang bersama isteri dan anak-anakku sedangkan Rasulullah dalam keadaan sengsara.
walaupun baginda tertusuk duri sekalipun, ya. Kemudian Umair bin Sa'ad, tokoh yang tidak ada duanya, maksudnya dia ahli ibadah, yang tak pernah berpisah dengan mihrab. Okey, dia dilantik oleh Sayyidina Umar jadi khalifah, tapi dia tak nak, akhirnya dia terpaksa terima, telah dipaksa oleh Sayyidina Umar, akhirnya memimpin sehingga jadi kurus kering dan kusuk masai dia, dan sanggup berjalan kaki daripada wilayah Homs di Syria ke Madinah bila diarah oleh Sayyidina Umar untuk menyampaikan laporan pemerintahannya. InsyaAllah dia syahid dalam peperangan Al-Qadisiyah. Kemudian Zaid bin Thabit, kan, kita bincang kan, Zaid bin Thabit, penulis wahyu Nabi SAW, pernah mengheret pedangnya ketika berusia 13 tahun dan menyatakan kepada Nabi SAW untuk sama-sama berperang bersama baginda dalam peperangan Badar, dalam peperangan Badar. Hebat, itulah sahabat-sahabat. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi untuk pertemuan kita akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu dulu pertemuan kita hari ini. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu ada atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa ni sahabat Nabi yang asyara mubasyarah tu kan Ustaz, 10 dijanjikan syurga tu. Ustaz susunan sahabat ni kan mengikut macam mana Ustaz? Oh, yang mengikut ni, susun sahabat ni berpadukan kepada kitab yang saya pernah tunjuk sebelum ni lah, yang Ar-Rijal Haula Rasul. Okey, 60 sahabat. 60 sahabat betul. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustaz, di atas perkongsian ilmu. Ya Allah, masya-Allah, hebat-hebatnya para sahabat-sahabat Nabi, masya-Allah. Tiada tandingan, masya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah, berbekas di hati kita, bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sedikit ibahan Ustaz, Boleh silakan. 10.30 pagi ini sampai 12.30 hari ada halaqah tahfiz bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah, dan 5.15 petang hari ini kuliah asar bersama dengan Al-Fadil Ustaz Idlin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian tafsir Al-Quran. Siapa yang ingin mengaji, nanti masuklah kuliah asar nanti, insyaAllah 5.15 petang. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi insya-Allah.